Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita menyambung perbincangan kita pada pagi ini dalam tafsir ayat-ayat yang bermula dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu. Meneruskan perbincangan kita pada kelas yang lalu berkenaan dengan ayat jihad. Maka kita masih lagi membincangkan tentang syubhah yang sering berlegar berkaitan dengan jihad. Dan kita telah nyatakan bahawa telah berlaku kesepakatan para ulama ahli sunnati wal jamaah berkenaan adanya jihadut talab. Ya. Seperti mana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Wahai orang yang beriman, perangilah orang kafir yang hampir dengan kamu dan hendaklah mereka merasai pada kamu itu kebengisan, ketegasan. Ya. Dan ini adalah di antara perintah yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan jihad qital, memerangi orang kafir. Di sini kita akan bacakan penjelasan para ulama yang mu'tabar berkenaan perkara ini. Berikut kita bawakan daripada kitab Fathul Qarib al-Mujib karangan Ibn Qasim al-Ghuzzi dalam kitab Ahkamul Jihad pada syarah beliau terhadap matan Abi Syuja'. Ini di antara kitab yang mu'tamad dan mu'tabar dalam mazhab al-Imam Syafi'i bersama dengan tausyihnya oleh Syekh Muhammad ibn Umar Nawawi al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Kata Ibn Qasim al-Ghuzzi, wa kana al-amru bihi kitabu ahkamil jihad, kitab hukum hakam jihad. Wa kana al-amru bihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-hijrati fardu kifayatin. Adalah perintah berkenaan dengannya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas hijrah Nabi ialah fardu kifayah. Kata Syekh Muhammad ibn Umar Nawawi al-Jawi, wa kana al-amru ay al-ityanu bihi ay al-jihadu liiqamati ad-din fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-hijrati min Makkah ila al-Madinati fardu kifayatin. Adalah perintah untuk melaksanakannya, yakni jihad, untuk menegakkan agama Islam pada zaman Rasulullah, yakni pada masa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, adalah fardu kifayah. Amma qablaha fakana mamnu'a. Adapun sebelum hijrah maka ianya adalah dilarang. Lianna alladhi umira bihi awalan huwa at-tabligh wal-inzar was-sabr ala adha al-kuffar ta'allufan lahum. Kerana yang diperintahkan baginda dengannya yang pertama ialah menyampaikan dan memberi amaran dan bersabar di atas segala tindakan orang kafir yang menyakitkan sebagai cara untuk melunakkan hati mereka. ثم أذن الله بعد الهجرة للمسلمين في القتال إذا ابتدأهم الكفار به. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan setelah hijrah untuk orang Islam memerangi orang kafir jikalau orang kafir memulakan serangan. So ini Syekh menyebutkan stages, peringkat-peringkat bagaimana jihad itu disyariatkan. Bermula dengan sebelum hijrah, ianya dilarang. Kemudian bila dah hijrah, Nabi SAW sudah berhijrah ke Madinah, turun ayat Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Diizinkan kepada mereka yang diperangi, yakni untuk membalas serangan kerana mereka dizalimi. Ini peringkat kedua, iaitulah dibenarkan, diharuskan untuk mempertahankan diri dengan menyerang balas.
Kemudian ثم أباح في الابتداء به غير الأشهر الحرام. غير الأشهر الحرام. Kemudian diizinkan untuk orang Islam yang memulakan serangan kepada orang kafir, walaupun orang kafir tidak menyerang mereka pada selain bulan-bulan haram. Yani boleh mulakan perang walaupun tidak diserang kecuali pada bulan-bulan haram, iaitulah Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini 4 bulan yang dinamakan Ashhurul Hurum. Maka peringkat yang ketiga ialah diperintahkan untuk memerangi orang kafir kecuali pada bulan haram. Thumma umira bihi 'ala al-itlaq. Kemudian setelah itu baginda Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memerangi orang kafir secara mutlak, tanpa terikat dengan sebarang waktu. Boleh bila-bila masa pun untuk baginda melaksanakan ekspedisi jihad menyerang orang kafir di negeri mereka sendiri. Wa amma ba'dahu, adapun setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, falil kuffari halan. Maka bagi orang kafir itu ada 2 keadaan, kata Ibn Qasim Al-Ghuzzi. Kata kita baca Ibn Qasim kata, ahaduhuma an yakunu bi biladihim fal jihadu fardu kifayatin 'ala al-muslimin fi kulli sanah. Yang pertama, keadaan orang kafir itu jikalau mereka berada di negeri mereka. Yang ni mereka duduk di negeri mereka tak kacau kita, mereka tak menyerang kita. Fal jihadu fardu kifayatin 'ala al-muslimin fi kulli sanah. Maka jihad itu adalah fardu kifayah ke atas orang Islam pada setiap tahun. فَإِذَا فَعَلَهُ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ. Jikalau dilakukan oleh sebahagian yang ada padanya kecukupan untuk melaksanakan jihad, maka gugurlah kewajipan tersebut daripada yang lain yang tidak pergi berjihad. Kata Syekh Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantan, ahaduhuma wa amma ba'dahu ay ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam, adapun selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falil kuffari halan, bagi orang kafir itu ada 2 keadaan. Ahaduhuma, yang pertamanya, ay yakunu ayil kuffaru, iaitulah mereka yakni orang kafir berada bi biladihim, di negeri mereka. Fal jihadu fardu kifayatin 'ala al-muslimina fi kulli sanatin marratan fa in ihtija ila ziyadatin zida biqadri al-hajah. Jikalau orang kafir berada di negeri mereka sendiri tidak menyerang kita, maka jihad itu adalah fardu kifayah ke atas orang Islam pada setiap tahun sekali sekurang-kurangnya. Jikalau berhajat kepada tambahan, ditambah mengikut kadar keperluan. Fa idza fa'alahu ayil jihad man fihi kifayah wa illam yakunu min ahli fardil jihad kas-sibyan wal majanin wan nisa سقط الحرج أي الإثم عن الباقين كما هو شأن فرض الكفاية. Jikalau dilakukan yakni jihad itu orang yang mencukupkannya, walaupun mereka bukan daripada ahli kefarduan jihad. Maksudnya kalaupun yang pergi berjihad itu bukan orang yang cukup syarat-syarat kefarduan jihad yang dituntut pada mereka, seperti kanak-kanak, orang gila dan wanita, contohlah. Walaupun mungkin payahlah nak berlaku tak, maka gugurlah dosa daripada yang lain seperti mana keadaan fardu kifayah. Wathani, dan yang keduanya, ay yadkhulal kuffaru baldatan min biladil muslimin. Keadaan orang kafir yang kedua ialah mereka masuk menceroboh ke sebuah negeri daripada negeri-negeri orang Islam. Ay bilad ahli zimmah atau biladi ahli zimmah, kata Syekh Nawawi, Muhammad Umar Nawawi, ataupun mana-mana negeri orang kafir ahli zimmah. Di sini kita kena faham hukum negara ataupun negeri dalam Islam. Yang pertama, negeri yang diperintah langsung oleh orang Islam. Ini panggil bilad Islamiyah, negeri Islam. Yang memang orang Islam directly
govern negeri tersebut, daerah tersebut. Kemudian kita ada negeri yang diperintah oleh orang kafir. Tetapi orang kafir ini tunduk kepada kerajaan Islam dengan membayar jizyah. Yang ini kita panggil bilad ahli zimmah, dan hukum negeri mereka sama seperti hukum negeri Islam. Bahkan negeri mereka disebut dengan bilad Islamiyah juga. Walaupun pemerintahnya kafir, tapi kalau pemerintah itu bayar jizyah, maka dia termasuk di bawah negeri Islam. Yang ketiga, negeri yang diperintah oleh orang kafir, tetapi orang kafir tidak bayar jizyah, tapi dia buat perjanjian perdamaian, gencatan senjata. Yang ini namanya adalah kafir mu'ahad. Orang kafir yang ada perjanjian, kontrak damai dengan kerajaan Islam. Maka mereka ini tidak boleh kita serang. Tetapi tidak menjadi tanggungjawab untuk negara Islam menjaga negeri tersebut seperti dia kena jaga negeri ahli zimmah. Negeri ahli zimmah ini dianggap negeri Islam. So kalau diceroboh, kita kena pertahan, kita kena jaga. Dan rakyat negeri tersebut adalah rakyat warga negara negeri Islam. Adapun negeri kafir mu'ahad, tak, mereka negeri asing, mereka bukan negeri Islam. Tapi kita tak boleh serang mereka. Kalau mereka diserang oleh musuh mereka, kita boleh tolong kalau mereka minta tolong. Tapi kalau orang Islam yang pergi serang, itu tak boleh, salah. Pasal kerajaan Islam sudah buat perjanjian dengan negeri tersebut, tidak boleh diserang oleh orang Islam. Dan yang ketiganya, atau keempatnya, negeri orang kafir yang diperintah oleh orang kafir, dan orang kafir ni tidak buat apa-apa perjanjian dengan kita. Tidak ada perjanjian zimmah, tidak ada perjanjian ahd, aman. Perjanjian aman. Ya. Yang inilah dipanggil sebagai darul harb. Negeri perang. Negeri perang. Negeri yang kita kena perang, yang kita kata tadi, dia adalah hukumnya fardu kifayah. Setiap tahun pemerintah Islam kena hantar tentera untuk merampas sebahagian daripada wilayahnya, atau sehingga mereka mau membayar jizyah atau mengadakan perjanjian aman. Itu maksud, ya, negeri harb. Kemudian orang kafir yang tinggal di negeri harb ini, jikalau dia datang ke negeri Islam sebagai peniaga, pelancong, dan diberi hak keamanan dalam negeri Islam, ini kita panggil dia kafir musta'man. Orang kafir yang diberi jaminan aman dalam negeri Islam, walaupun asalnya dia daripada negara Islam, daripada negara kafir yang tidak ada perjanjian dengan orang Islam. Jadi hukum-hukum macam ni kena clear. Ya, ini hukum asal lah. Dari segi tatbiknya pada masa sekarang, itu kena rujuk balik kepada fatwa ulama lah. Tapi kalau kita kata kebanyakan negara-negara kafir sekarang ini, dia dalam negeri ahd, perjanjian. Sebab negara-negara Islam sekarang sudah masuk satu treaty dengan negara-negara kafir untuk tidak melakukan serangan. Di mana di antara perjanjian itu maknanya mereka akan menjaga, akan memberikan kebebasan kepada orang Islam dalam yang tinggal negeri mereka atau yang pergi ke negeri mereka untuk melaksanakan Islam, untuk berdakwah Islam. Ya. Dan ada negeri yang tidak ada perjanjian apa-apa, darul harb. Contoh macam kalau Malaysia dengan negara Israel, misalnya negara haram Yahudi. So Malaysia tidak iktiraf negara ini. Kita tidak ada perjanjian dengan mereka. Kita tidak ada ahd, kita tidak ada. So mereka itu boleh kita katakan darul harb binisbah kepada Malaysia lah. Tapi macam kita akan jelaskan nanti, jihad ini bukan sewenang-wenangnya kita boleh pergi. Sebab amrul jihadi mauqulun ilal imam. Urusan jihad ini diserahkan oleh syarak kepada pemerintah, bukan kepada individu atau kumpulan-kumpulan tersendiri. Ya, baik. So dia kata, keadaan yang kedua, orang kafir masuk ke negeri orang Islam atau negeri ahli zimmah, au yanzilu qariban minha, atau mereka turun menceroboh dekat dengan sempadan negeri tersebut. Ay tilkal baldah bi an yasira bainahum wa bainaha duna masafatil qasr. Yakni jikalau orang kafir sudah sampai nak masuk negeri Islam, sejarak kurang daripada dua marhalah.
jarak qasar salat. Fal jihadu hina idzin, maka jihad ketika itu fardu ainin alaihim, fardu ain ke atas mereka. Fayalzamu ahla dhalikal balad ad-daf'u lil kuffari bima yumkinu minhum, maka melazimkan penduduk negeri tersebut untuk menentang orang kafir dengan apa yang termampu, walau bidarbin bi ahjarin aw nahwiha, walaupun dengan melempar batu dan seumpama dengannya. Kita tengok orang Palestin pergi lempar batu dekat tentera Yahudi tak? Kita kata buat apa dia pergi lempar? Itu hukum syar'i. Tak? Tidak berdosa. Bukan kata depa, kita sekali berdosa. Fa in amkana ta'ahhaba liqitalin wajabal mumkinu ala kullin minhum hatta ala faqirin wa sabiyyin wa madinin wa abdin bila iznin minal abawaini wa rabbid daini wa sayyid. Kalau boleh melakukan persediaan perang, kalau ada kesempatan untuk buat persediaan perang, maka wajiblah dengan segala yang mungkin. Walaupun termasuklah ke atas orang yang fakir, kanak-kanak, orang berhutang, hamba, tanpa memerlukan lagi izin ibu ayah, tuan hutang ataupun tuan dia. Jadi hamba, kanak-kanak, orang yang berhutang. Kalau dia nak pergi berjihad yang fardu kifayah, dia mesti dapat izin daripada yang dia hutang atau ibu ayahnya ataupun tuan dia, kalau orang tu hamba. Tapi kalau musuh dah masuk, tidak lagi perlu izin. Semuanya dalam penduduk negeri itu kena bersiap sedia untuk perang. Wa illam yumkin ta'ahhubu liqitalin faman qusida dafa'a an nafsihi bil mumkini in dhanna annahu in ukhidha qutil. Kalau tidak mungkin buat persediaan perang, tiba-tiba musuh dah terjah masuk dalam negeri, maka setiap orang yang orang kafir datang nak serang dia, dia wajib pertahan diri dia, sama ada dia membunuh atau dibunuh. Jikalau kuat zannya, jikalau dia menyerah diri, kalau dia menyerah diri, orang kafir tu mungkin bunuh dia, ataupun kalau orang perempuan masalahnya, mungkin dia akan dirogol dan seumpama dengannya, maka dia wajib perang sampai dia membunuh atau dibunuh. Dia tidak boleh menyerah diri. Baik, kita tak nak baca panjang semua tu sekali. Kita bukan nak bincang hukum jihad satu kitab ni. Tapi, poin dia yang anda nak ambil di sini ialah, nak bagi tahu dalam hukum Islam memang ada satu jihad, namanya jihadut talab. Jihad, kita pergi cari orang kafir untuk perang dengan mereka, walaupun mereka tidak melakukan persediaan untuk memerangi kita, selama mana mereka tidak mengikat perjanjian aman ataupun zimmah dengan negara Islam. Ya. So perang ini ada, hukumnya ada, dan wal jihadu madin ila yaumil qiyamah. Dan hukum ini akan berterusan sampai hari kiamat. Di antara akidah ahli sunnati wal jamaah, jihad tidak akan putus sehinggalah diperangi ad-dajjal. Sehinggalah umat Islam akan memerangi ad-dajjal, yakni Nabi Isa turun dan bunuh dajjal. Jadi lepas itu tidak lagi ada jihad, sebab bila keluar Ya'juj Ma'juj kita tak boleh nak lawan, semua kita akan pergi bersembunyi di, bagi siapa yang hidup pada masa itu, Nabi Isa AS akan bawa naik sembunyi di Bukit Tursina. Kemudian Allah Ta'ala akan musnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian umat Islam semuanya akan dimatikan sebelum berlaku kiamat. Tidak ada lagi umat Islam yang hidup masa nak berlakunya kiamat. Yang tinggal hanyalah orang kafir sahaja. Nas'alullah al-afiyah. Naam. Jadi poinnya adalah, para ulama telah pun bersepakat bahawa di sana ada jihad talab. Inilah yang kita nak tekankan. Sebab datang syubhah sekarang ni, ada orang kata dalam Islam tidak ada perang sama sekali. Islam ni bawa keamanan, maknanya dia tidak suruh kita nak pergi bermusuh dengan orang kafir. Dan ini adalah salah. Tetapi yang dilarang oleh Islam ialah melakukan kezaliman kepada orang. Tak kira lah orang tu orang Islam, orang kafir, orang apa. Even kafir harbi pun kita tak boleh zalim kepada mereka, walaupun kita boleh memerangi mereka. Tapi kita tidak boleh melakukan kezaliman kepada mereka. Ya? Jadi kita kata
Hukum ini memang sabit, ada dalam Islam. Adapun dari segi pelaksanaan, maka ada syarat-syaratnya. Dan di antara yang para fuqaha bincangkan di antara syarat jihad ini ialah al-istita'ah, al-qudrah. Sebab itu dalam sebahagian kitab fiqh yang lain dinyatakan bahawa itu terserah imam pemerintah kena melihat. Adakah jikalau dia pergi menyerang negeri kafir harbi ini akan memberi mudarat yang lebih besar kepada umat Islam kerana tidak ada persediaan dan sebagainya? Maka jikalau tidak ada persediaan, maka tidak boleh dia melakukan serangan. Dan ini kita nak jawab pula syubhat satu golongan lagi yang kata pasal apa umat Islam tak pergi perang dengan Yahudi dan sebagainya. Kita kata itu kita tengok realiti umat Islam hari ini dan jawablah. Adakah mereka ini mampu nak pergi berjihad dalam keadaan mereka sendiri pun tak sepakat dalam isu-isu fundamental. Kita tak kata berlaku khilaf dalam kalangan akidah. Khilaf berlaku sejak lama. Umat Islam terpecah kepada pelbagai aliran akidah sudah lama. Tapi jihad tidak pernah hilang. Dan tidak ada masalah umat Islam pergi berjihad. Ya, bersama-sama walaupun mereka berbeza aliran akidah dan sebagainya. Tetapi hari ini kita berhadapan dengan bahaya yang lebih besar. Umat Islam bukan sahaja berbeza akidah, aliran akidah yang tujuan mereka sama-sama nak beriman kepada Allah dan Rasul, tapi kita hari ini diserang oleh ghazwul fikri daripada barat yang melunturkan keislaman itu sendiri. Melunturkan keislaman. Hari ini golongan yang menolak jihadul talab ini, mereka secara zuran wa buhtanan menisbahkan diri mereka mungkin kepada Mu'tazilah sebagai misal. Kita kata wallahil azim, Mu'tazilah bukanlah golongan yang luntur iman mereka sampai nak meninggalkan jihad atau nak mengingkari kefarduan jihad. Mereka orang yang jiwa mereka mukmin billahi wa rasulih. Dan kalaupun mereka ada tersilap dalam takwil dan sebagainya, mereka bukan niat mereka nak jadi kufur. Ya, bukan niat mereka nak jadi kufur. Hari ini kita tengok golongan yang menisbahkan diri mereka kepada al-Asy'ariyah zuran wa buhtanan, secara bohong dan dusta. Boleh berpeluk cium dengan orang kafir. Bahkan sampai ada golongan ulama yang menisbahkan diri kepada Asy'ariyah berfatwa orang Wahabi kafir, tapi orang Yahudi dengan Nasrani mukmin billah dan dia masuk syurga. Astaghfirullahal azim. Adakah fatwa-fatwa yang begini diredai untuk dikeluarkan oleh ulama-ulama besar yang terdahulu yang mungkin mereka juga bernisbah kepada aliran al-Asy'ariyah sebagai misal? Tak mungkin diungkapkan oleh mereka. Ya. Ucapan yang begini, Yahudi masuk syurga, Islam ni tak apa, syurga bukan khusus untuk orang Islam sahaja, orang beriman sahaja. Adakah ungkapan sebegini akan terpacul keluar daripada ulama-ulama besar daripada kalangan ulama yang mu'tabar dalam pelbagai perbezaan aliran akidah mereka, baik Mu'tazilah, baik Asy'ariyah, baik Maturidiyah? Tentulah tidak sama sekali. Kerana mereka itu golongan yang beriman dengan Allah dan Rasul. Walaupun mereka ada tersilap pada takwil, tetapi mereka semuanya beriman dengan tanzil. Beriman dengan Al-Quranul Karim sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar, ajaran baginda semuanya benar. Ya. Mungkin mereka ada silap faham, tapi mereka tidak silap percaya dan pada asal i'tiqad mereka tak silap. Berbeza dengan orang kafir. Tapi hari ini kita lihat ada orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam secara batil, mengubah hukum Islam, mengingkari hukum hakam yang daruri, yang secara asasnya tak ada orang Islam nak ingkar. Ya, tak ada orang Islam nak ingkar. Ya. Secara daruri tak ada orang Islam nak ingkar benda tersebut. Ya. Hari ini kita tengok ada orang tukar jantina dari jantan jadi pondan.
Dia tak boleh kata jadi perempuan. Ya. Pasal kod mana pun dia takkan jadi perempuan sampai bila-bila. Walaupun dia buat pembedahan apa pun, di sisi Allah Ta'ala dia tetap jantan. Kan? Dalam hukum dia tetap jantan. Dia buat dosa yang besar. Kemudian nak mendakwa kata dia ada Islam versi dia sendiri. Mana ada Islam versi hang sendiri? Ulama pun tak boleh buat versi Islam mereka sendiri. Ya? Tiba-tiba entah pondan mana nak pergi buat versi Islam sendiri. Nas'alullah al-afiyah. Ya? Ini adalah kekufuran yang jelas. Ya? Jadi, kita kata, poin dia adalah golongan yang telah terpengaruh dengan pemikiran liberalism, secara khususnya, mereka inilah yang suka mengingkari hukum hakam Islam yang begini kerana mereka menyangka hukum hakam yang sebegini menyekat kebebasan manusia. Ini syubhat yang teras. Dia kata Islam tidak paksa orang untuk masuk Islam. Mereka ulang-ulang ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mereka tidak faham konteks sebenar ayat tersebut. Kita dalam Islam disyariatkan jihadul talab. Bukan kerana kita nak paksa orang masuk Islam. Tetapi kita nak supaya Islam yang mentadbir dan memerintah dunia. Supaya hukum hakam Islam dijalankan sebagai syiar. Dan manusia baik yang terima Islam sebagai agama maupun yang tidak menerimanya tunduk kepada agama Allah secara umum dalam kehidupan zahir mereka. Sebab itu Islam membenarkan wujudnya ahli zimmah. Orang kafir yang membayar jizyah, lalu mereka diberi kebebasan untuk terus menganut dan mengamalkan agama kufur mereka dalam ruang lingkup peribadi mereka. Sebab kita tidak mau paksa. Kita nak dia masuk Islam dengan sukarela. Bahkan kita protect, kita lindungi dia daripada mara bahaya. Ya? Jadi ini di antara perkara-perkara yang kita kena faham. Konsep agama Islam itu sendiri diturunkan oleh Allah Ta'ala. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada syirik yang zahir. Dan ketaatan itu semuanya untuk Allah. Itu tujuan dan matlamat qital, peperangan, jihad. Ya, supaya manusia tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mesti memeluk agama Allah, tapi tunduk kepada agama Allah. Jadi di sini kita kena faham, apakah tujuan sebenar jihadul talab? Apakah illahnya? So illahnya tadi adalah itulah dia. Izalatu sultatil kuffar. Menghapuskan kekuasaan orang kafir. Ini tujuan jihadul talab. Kita tidak mau ada orang kafir yang berkuasa di muka bumi ini. Itu adalah tujuan. Tapi tentulah kalau orang kafir hari ini dengar perkara ini, memanglah mereka tak suka. Sebab mereka juga nak berkuasa di muka bumi. Lalu mereka tuduh siapa yang bawa pemikiran yang macam ini tidak sesuai dengan pemikiran di barat. Sedangkan mereka juga nak memancakkan kuasa mereka, nak memacakkan kuasa mereka di muka bumi ini. Adalah satu pembohongan bila orang kafir kata kita tak mahu orang Islam memerintah dunia, kita nak berbaik-baik, sedangkan mereka dalam masa yang sama, siang, malam, pagi, petang, berusaha untuk menjadikan mereka lah yang berkuasa di muka bumi ini. Ya, kita tengok Amerika Syarikat, United States of America. Hanya kerana beberapa orang rakyatnya mungkin ditahan di sesebuah negara masalahnya, dia terus datang nak serang. Mereka mengambil konsep Islam dalam jihad, mereka ambil, mereka pakai untuk mereka, lepas tu mereka suruh orang Islam tinggal. Nampak tak?
Itulah masalah. Sedangkan kalau kita kata mereka ni Kristian, dalam Kristian Nabi Isa AS mana datang untuk bawa perang? Nabi Isa tidak datang untuk bawa perang. Yang perang ni ada dalam syariat Nabi Musa AS. Tapi Paul, bila dia buat agama Kristian, na'udzubillah min zalik, dia telah mansuhkan penggunaan syariat Nabi Musa AS. Yang bawa perang itu Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itulah baginda SAW diberikan nama sebagai Nabiul Rahmah dan Nabiul Malhamah. Nabi yang rahmat dan Nabi yang berperang. Disifatkan Nabi sebagai Ad-Dhahukul Qattal. Banyak ketawa, banyak berperang. Ya. Jadi, itu di antara dalil nubuwah. Nabi yang dijanjikan sebagai Nabi akhir zaman itu, ini ciri-cirinya. Dan dia hanya ada pada Nabi kita Muhammad SAW, bukan pada Nabi Isa AS. Jadi kalau Amerika Syarikat kata mereka beriman dengan agama Kristian, mereka tak ada perang. Ya. Tapi kenapa ni? Jadi mantang mana mereka ambil syariat perang? Dan bila ada negara-negara yang tidak mau menerima pakai sistem dan ideologi mereka, negara yang tidak mempraktikkan demokrasi. Demokrasi itu apa? Itu adalah akidah orang mereka yang mereka pakai, ideologi yang mereka bawa. Orang liberalism, orang liberal mengatakan bahawa boleh kita perang dengan negara yang tidak menganut liberalism. Kemudian mereka marah Islam bila Islam kata boleh perang dengan sesiapa yang tidak mau tunduk kepada undang-undang Islam. Sedangkan dalam Islam, bila kita berperang, kita tidak perang untuk paksa orang masuk Islam. Kita hanya nak orang tu tunduk kepada kerajaan dan pemerintahan Islam. Ya. Adapun orang liberal hari ini, mereka perang, mereka bunuh orang, bunuh kanak-kanak, bunuh wanita, bunuh orang tua. Musnahkan rumah tempat kediaman, rumah awam. Bukan sekadar untuk orang duduk di bawah sistem liberal, bahkan untuk orang menganut dan percaya liberal. Siapa yang tidak mau percaya kepada liberalism akan ditahan, diseksa, dituduh, dicecar, dicaci, dimaki, dihamun. Ya. Segala keganasan lisan dibuat. Ya. Mereka menyebarkan, mereka menggunakan segala bentuk terorisme untuk menyebarkan pemikiran liberalism. Bukan, dan di antara dalil batilnya sesuatu perkara apabila dia kontradik dengan dirinya sendiri. Tak. Sepatutnya kalau dah mereka kata kita memberikan manusia kebebasan, maka termasuklah kebebasan untuk, kalau ikut fahaman mereka, orang liberal, bila orang Islam, dalam syariat Islam ada syariat dihukum orang yang murtad dihukum bunuh. Mereka kata ini berlawanan dengan kebebasan. Maksud apa? Sepatutnya bila kita kata Islam memberikan kebebasan, mestilah ada kebebasan untuk memilih tidak lagi menganut Islam, mereka kata. Itu mereka kata lah. Ya. Itu mereka kata. Sedangkan kita dalam Islam, konsep kita kebebasan itu diberi dalam ruang lingkup selama mana dia tidak melanggar syariat Islam. Ya. So kalau sampai ke tahap dia melanggar syariat Allah Ta'ala, akan ada sebahagian dosa itu, ada hukuman yang akan dikenakan kepadanya. Seperti berzina, minum arak, mencuri, merompak, tinggal salat. Dan di antaranya ialah jenayah yang paling besar sekali, murtad. Na'udzubillah min zalik. Tetapi dalam masa yang sama, in the same time, orang liberal juga menggunakan kekerasan, keganasan kepada sesiapa yang tidak mahu menganut agama liberal. Artinya, bukankah begitu? Sesiapa yang tidak menganut agama liberal akan ditohmah dengan pelbagai tohmahan, akan dicaci, akan dikeji, akan dimaki, akan dituduh sebagai jumuk, kolot dan sebagainya. Subhanallah.
Jadi di mana kebebasan yang mereka dakwa itu? Jadi sebenarnya mereka tanakut, kontradik dengan diri mereka sendiri. Islam, konsep kebebasan dalam Islam jelas. Ya. Kita ada kebebasan. Islam tidak menghadkan apa jenis pakaian yang manusia nak pakai, apa jenis makanan yang mereka nak makan. Ya. Tetapi Islam meletakkan garis panduan umum atau hukum hakam tertentu yang menyekat kebebasan tersebut supaya kebebasan tersebut tidak keluar daripada ubudiyah kepada Allah. Kerana Islam matlamatnya adalah untuk membebaskan manusia daripada perhambaan diri kepada hawa nafsu dan syaitan, kepada perhambaan diri kepada Allah semata-mata. Kebebasan yang nak dibawa oleh golongan liberal ialah perhambaan diri kepada syaitan dan hawa nafsu. Bagi mereka inilah bebas. Dan mereka melihat ubudiyah kepada Allah, memperhambakan diri kepada Allah sebagai tidak bebas. Manakala dalam pandangan Islam, jikalau kita sudah memperhambakan diri kepada Allah dan membebaskan diri daripada belenggu perhambaan diri kepada syahwat dan syaitan, inilah kebebasan yang sebenar, kerana bebas itu maknanya seseorang boleh melakukan apa yang dia sepatutnya kena buat. Betul tak? Kalau seorang guru diberikan masa untuk dia bekerja di sekolah, mengajar, dia tak boleh tinggal sekolah dia daripada waktu sekian ke waktu sekian. Kerana dia diberi tugas. Tugas dia apa? Iaitulah untuk mengajar. Adakah kita namakan kita menyekat dia untuk balik ke rumah dia sesuka hati dalam tempoh waktu kerja ini sebagai menyekat kebebasan? Tidak. Tetapi menyekat kebebasan tu bila? Kalau kita pergi kacau dia waktu dia mengajar. Tak, waktu dia mengajar kita halang dia, kita jangan bagi dia masuk kelas. Sedangkan waktu tersebut ialah waktu dia kena masuk sekolah. Itu ketika itu kita dikata menyekat kebebasannya sebab dia tak boleh buat benda yang dia sepatut kena buat. Jadi manusia, apakah manusia? Itu benda yang kita kena faham. Apakah manusia? Manusia ialah hamba Allah. Dia dicipta untuk memperhambakan dirinya kepada Allah. So, menyekat kebebasan itu bila? Bila kita sekat dia daripada menjadi hamba Allah. Dengan adanya godaan syaitan dan hawa nafsu. Inilah yang kita kata menyekat kebebasan. Berzina, minum arak, berjudi, LGBT. Ini menyekat hak manusia. Kerana tabiat, nature manusia, dia diciptakan dengan satu purpose, tujuan. Dia ada meaning dalam hidup dia. Apa dia? To submit to God. Untuk menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Islamun nafs lillah. Menyerah diri kepada Allah. Memperhambakan dirinya kepada Allah. Ini tujuan dia diciptakan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maka sebab itulah jihadul talab ini adalah untuk membawakan kebebasan. Sebagaimana pernyataan salah seorang sahabat Nabi yang mulia Rib'i ibn Amir radhiyallahu anhu, dia menjelaskan the purpose of jihad, tujuan jihad, a divine meaning of jihad. Apa yang kata beliau radhiyallahu anhu? Linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Untuk kami mengeluarkan manusia daripada perhambaan kepada sesama manusia, kepada makhluk, menuju kepada perhambaan diri hanya kepada Allah. Wa min juril adyan.
wa min jawril adyan ila adlil Islam, daripada kezaliman agama-agama buatan manusia kepada keadilan Islam, undang-undang Allah. Wa min dhiqid dunya ila si'atil akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Jadi jihad inilah yang nak membebaskan manusia, supaya manusia boleh kekal di atas fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan dia untuknya. Apa dia itu? Ibadatullahi wahdah, mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Inilah purpose dia, tujuan dia. Ya. Jadi sudut pandang Islam kepada apa yang dinamakan sebagai kebebasan, hurriyah, itu sendiri berbeza dengan konsep yang dipakai oleh hurriyah dalam liberalism, kebebasan dalam liberalism. Ya. Jadi yang menyebabkan, yang menjadi illah kita memerangi orang kafir yang disyariatkan padanya jihadul talab ialah i'la'u kalimatillah. Firman Allah Ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Dialah yang mengutuskan rasulnya membawa ilmu yang sahih, keimanan yang sahih dan amalan yang salih, ketaatan yang sebenar kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita perang dengan orang kafir dengan dia kata, qatilul ladzina la yu'minuna billahi ya ayyuhal qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yadinun wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Ayat ini jelas memberitahu kepada kita apa ilah tujuan jihad ini. Perangilah mereka yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak beragama, tidak menyerahkan diri mereka, tidak mentaati Allah dengan ketaatan yang sebenarnya. Wala yadinuna dinal haqqi, daripada kalangan ahli kitab, sehinggalah mereka menyerahkan jizyah dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan mereka itu kerdil, tunduk di bawah pemerintahan kamu. So this is sebab ilah kenapa disuruh jihadul talab. Ya. Tujuannya supaya orang kafir tidak ada ruang untuk dia memasukkan syubhat dan mengganggu-gugat kestabilan masyarakat Islam. Setengah golongan yang menimbulkan syubhat berkenaan dengan jihadul talab, dia kata jumhurul ulama mengatakan bahawa orang kafir asal darahnya adalah terpelihara kecuali jikalau dia seorang yang muqatil, iaitulah lelaki baligh, merdeka, mampu mengangkat senjata. Maka jikalau dalam keadaan ini, barulah darahnya adalah halal di sisi jumhurul ulama. Bukan semata-mata dia kerana dia kafir. Di sisi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, yang mana kita di Malaysia bermazhab al-Imam Asy-Syafi'i, mengatakan illah seorang kafir itu dibenarkan untuk dihukum bunuh ialah kerana dia seorang kafir. Tayyib, kita kata sekarang ulama tidak sepakat. So golongan yang tadi yang kata tidak ada jihad talab, ya, kata tengok, jadi tidak perlu kita perang dengan orang kafir kalau mereka tidak perang dengan kita. Tayyib, pertama kamu sendiri dah salah faham. Ulama bukan kata sebab seseorang kafir itu dibunuh kerana dia menyerang kita, bukan. Tetapi dia ada kemampuan untuk menyerang kita. Itu yang di sisi jumhurul ulama. Ya. Adapun di sisi Imam Syafi'i, tentulah sekali sebab mereka dibunuh ialah kerana kekufuran itu sendiri.
kekufuran dan harb, muharabah. Maksudnya dia tidak masuk dalam perjanjian. Ya. Dikecualikan ialah wanita, kanak-kanak, orang tua, biarawan dan biarawati yang tidak masuk campur dalam urusan perang. Ya. Kita kata sebenarnya yang kamu bincang ini isu lain. Tidak ada kaitan dengan isu jihadut talak. Ya. Isu yang ulama bincang tentang illah yang membolehkan orang Islam membunuh orang kafir ini ialah dalam situasi macam mana? Ulama bagi situasi. Contoh, pada zaman kita mungkin kita tak terbayang. Pada zaman dulu ada benda ni. Kalau seorang daripada negeri kafir harbi, katalah satu orang kafir harbi, yang negeri dia tidak ada perjanjian damai dengan negeri Islam. Ya. Kita jumpa dia seorang-seorang. Masalahnya, ulama bagi contoh, dia hanyut ke pantai masalahnya. Ataupun dia orang yang lari daripada medan perang. Ya. Dia lari, dia kalah dalam peperangan, dia lari, dia masuk, kita dapat tangkap dia dalam kampung kita bersembunyi masalahnya. Adakah dia ini kita boleh bunuh? Itu poin dia, persoalan dia. Adakah kita boleh bunuh dia? Atau tak boleh bunuh? Maka di sini letaknya khilaf. Jumhur ulama kata tak boleh bunuh orang ni. Pasal dia sekarang dalam keadaan sudah tertawan. Dia tidak lagi boleh memerangi kita. Kita sudah aman daripada kemampuan dia untuk perang kita. Dan syarat untuk ditumpahkan darah orang kafir ialah kufur dan kemampuan untuk dia memerangi kita. Dia ada kemampuan untuk memerangi kita. Tapi sekarang dia seorang-seorang. Dia sudah terpisah daripada pasukan dia. So kita tak wajib lagi bunuh dia. Dan kita tak boleh bunuh dia atas pendapat jumhur ulama. Yang kita boleh buat, kita kena jadikan dia hamba masalahnya. Kita tawan, jadikan dia hamba abdi untuk hidup dengan orang Islam. Atau kita tukar dia untuk tebus dengan tawanan orang Islam dan seumpama dengannya. Tapi atas pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu an, Syafi'i kata tak. Orang yang macam ni pun asalnya kita disuruh bunuh. Kecuali kalau ada maslahah lain untuk jadikan dia hamba dan seumpama dengannya. Itu poin khilaf di situ. Tak? Bukannya disebabkan jumhur ulama kata tidak boleh menumpahkan darah orang kafir yang tidak ada persediaan untuk perang kita, kita kata tidak ada jihad, kita tak perlu pergi perang dengan negara mereka. Kerana negara ini, negara kafir yang ada pasukan tenteranya ini, mereka ini bila-bila masa bersedia untuk menyerang kita. Sebenarnya. Kalau tidak, apa makna dia buat pasukan tentera? Tak. Jadi, dan mereka ni ada kemampuan untuk menghantar syubhat untuk sekian-sekian. Sebab mereka di luar kawalan kita. So, kewujudan negara kafir harbi adalah ancaman kepada kestabilan umat Islam. Adalah ancaman kepada kestabilan umat Islam. Mereka ni boleh merencanakan benda-benda jahat. Mereka boleh bukan sahaja dalam bentuk serangan fizikal, serangan mental, serangan pemikiran, serangan ideologi. Ya. Ini semua datang daripada negara kafir. Bila orang kafir ada negara yang kuat. Macam sekarang lah. Bila orang kafir ada kerajaan-kerajaan yang kuat, mereka boleh menghantar pelbagai ideologi mereka kepada minda umat Islam. Nasallallahu al-afiyah. Mereka mengawal media, mengawal ekonomi, mengawal sistem politik, sistem ekonomi. Jadi kita tak bebas untuk mengamalkan syariat kita. Nampak tak? Apabila hari ini orang kafir berkuasa di muka bumi Allah Ta'ala, mereka sekarang memegang ekonomi. Adakah kita bebas melakukan transaksi jual beli mengikut syariat Islam? Kita tidak bebas. Ya.
Adakah hari ini kita bebas melaksanakan perundangan Islam? Kita tak bebas. So, tang mana orang yang kata kalau orang kafir tak kacau kita, kita jangan kacau. Maksudnya lagi mereka tak hantar tentera main masuk negara kita, kita tak payah perang dengan mereka. Tak mana? Tak mana? Tunjuk main. Ya? Adakah ancaman orang kafir ini hanya berbentuk kalau dia main hantar bom saja? Tidak. Tak. Sebab itulah syarak mensyariatkan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan qital ini, jihadul talab ini supaya umat Islam bebas melaksanakan syariat mereka dengan sepenuhnya. Ketika mana umat Islam dahulu menguasai pemerintahan dunia, sistem ekonomi mengikut sistem Islam. Tak kiralah dia Yahudi ke, dia siapa ke, bila dia meniaga, dia kena meniaga ikut undang-undang Islam. Dia tak boleh ambil riba, dia tak boleh sekian-sekian. Ya. Undang-undang mengikut undang-undang Islam. Ya. Tidak pakai undang-undang manusia yang zalim. Undang-undang Islam, hudud, qisas tidak terpakai untuk orang Islam sahaja. Dia terpakai untuk seluruh manusia sebab dia adalah undang-undang untuk negara Islam. Kerana undang-undang manusia buat tak adil. Undang-undang yang adil itu jikalau bersumber daripada yang maha adil. Manusia sifatnya, tabiatnya, nature manusia adalah zalumun jahul. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu bersifat zalim dan jahil. Jadi kalau dah yang buat undang-undang itu nature-nya, tabiatnya adalah zalim dan jahil, macam mana undang-undang yang dia buat itu akan jadi adil? Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah al-adl. Maha adil. Maka tidak datang daripadanya kecuali yang adil sahaja. Maka kalau kita nak undang-undang yang adil, kita kena pakai undang-undang Allah Ta'ala. Nah. Jadi sebab itulah adanya jihadul talab. Sebab itulah kenapa kita kata kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihadul talab ini supaya umat Islam boleh mengamalkan syariat mereka dalam skala yang lebih besar. Bukan sahaja sesama mereka, bahkan dengan manusia seluruhnya. Mereka bebas. Kerana orang Islam, bila Allah Ta'ala haramkan kepada mereka riba, adakah riba itu hanya haram sesama orang Islam? Tidak. Riba haram dengan orang Islam dan dengan orang kafir pun haram juga. Bila Allah haramkan zina, adakah zina itu hanya haram kepada orang Islam sesama Islam atau haram dengan semua orang? Dengan semua orang. Ada. Dan bila Allah Ta'ala melarang orang Islam menzahirkan kemungkaran, adakah yang dilarang itu hanya kemungkaran yang dibuat oleh orang Islam sahaja atau kemungkaran yang dibuat oleh siapa-siapa pun yang duduk dengan orang Islam daripada orang kafir? Tentulah yang kedua, siapa-siapa pun. Jadi macam mana kita nak praktikkan sistem Islam yang begini syumul kalau kita tidak memegang tampuk pemerintahan dunia? Itu persoalan. Jadi golongan yang sudah terpengaruh dengan idea modernism, liberalism ini, mereka tidak melihat Islam secara syumul. Mereka melihat Islam itu seperti agama spiritual yang terkurung dalam biara. Ya. Yang hanya hidup dalam komuniti Islam saja. Bukan macam itu. Ya. Disebabkan Islam ini agama yang syumul, agama yang merentasi bangsa, warna kulit, bahasa, sempadan geografi, maka Islam perlu berkuasa mengatasi segala yang lain. Ya, kalau tidak, syariat Islam tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna. So kita kena nampak
Kenapa? So ini benda yang kita kena faham. Kita dulu kena faham, baru kita boleh jawab dekat orang kafir. Kalau mereka tanya, pasal apa? You punya kerajaan Islam dulu-dulu, khalifah-khalifah dulu, serang itu Rom, serang itu Farsi, serang. Ya, itulah. Kalau bila umat Islam sendiri tak faham kenapa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum menghantar pasukan tentera timur barat. Ya. Macam mana kita nak explain dekat orang kafir? Dan of course, orang kafir kita tak berdebat dengan dia dalam isu macam ini. Sebab yang pertama sekali, dia kena terima dulu Islam tu agama yang hak. Kalau dia dah terima Islam agama yang hak, hilanglah syubhat dia. Syubhat orang kafir, bila dia petikai syariat jihad, adakah kerana jihad itu, adakah kerana dia melihat perang itu benda yang memang tak boleh dan sebagainya? Tidak ada. Kalau dia memang orang yang berpahaman, memang tak boleh perang langsung, tak boleh. Itu kita kata dia dah rosak fitrah dia. Dah tak macam manusia yang waras. Ya. Kerana peperangan ini adalah, kita kata, sunnah Allah Subhanahu dalam alam. Memang Tuhan jadikan alam ini untuk pertarungan. Dan setiap agama melihat perlu. Kita kata agama Buddha, orang Buddha pijak semut tak mati. Dia pun tak tahu cerita Raja Ashoka. Kan? Dan still mereka mengembangkan agama mereka. Boleh kata setiap agama ada dia punya holy war dia. Agama apa pun. Kan? Selagi mana dia melihat agama dia adalah agama yang benar, dia mesti nak menjadikan agama dia lah agama yang menguasai dan mengatasi yang lain. Sebab ini adalah fitrah manusia, bahawa setiap yang benar, dia mesti mengalahkan yang batil. Ini fitrah. Konsep ini ada dalam semua jiwa manusia. Yang hak mesti mengalahkan yang batil. Sebab itu kita kata orang liberal pun yang paling lantang menafikan adanya jihad, akhirnya mereka juga menggunakan peperangan sebagai jalan untuk menyebarkan ideologi mereka. Untuk memaksa orang menerima ideologi mereka. Mereka bom Afghanistan, bom Iraq, bom sana, bom sini. Untuk apa? Untuk liberalism, untuk demokrasi kononnya. Ya. Sebab itu sampai sekarang, bila mereka sebut terorisme, mereka sendiri mencari pelbagai takrif terorisme supaya sesuai dengan, to fit in dengan nafsu mereka. Bila kita kata dekat mereka, ini you perang dengan, you serang negara sekian. Oh, dia kata tak, kita bukan terorisme ni mestilah. Kita kata, you kata terorisme ialah cara yang digunakan untuk menyalurkan kehendak politik secara ganas. So apa tujuan you pergi serang Afghanistan? Kalau ini takrif yang diberi oleh kamus-kamus barat tentang terorisme, menyalurkan ideologi politik atau tuntutan politik secara ganas. Bukankah tujuan Amerika pergi serang Afghanistan, serang Iraq itu adalah untuk menyalurkan tuntutan politiknya kepada umat Islam? Kan? Apa tujuan dulu orang putih menjajah negara kita, orang Portugis, Belanda? Bukankah semuanya itu adalah untuk menyalurkan pendapat politik secara ganas dan mengembangkan ideologi politik secara ganas? Sampai hari ini mereka mengugut negara-negara yang kerdil, yang lemah untuk diserang atau ditimbulkan huru-hara dalam negara tersebut jikalau negara itu tidak tunduk kepadanya. Masalahnya, tidak mau, pemimpin negara tersebut tidak mau terima apa-apa tuntutan daripadanya, maka mereka akan ugut untuk tukar pemimpin negara tersebut dengan buat kekecohan. Kalau dulu masa mereka jajah kita, mereka ugut. Kalau tuanku tak mau sign, kita tukar. Ugut raja-raja Melayu masa nak buat Malayan Union. Tapi sekarang bila mereka dah tak jajah kita secara fizikal,
mereka akan hantar tali barut dalaman untuk buat kononnya revolusi ke, reformasi ke, apakah, untuk buat kecoh dalam negara supaya akhirnya mereka boleh campur tangan secara kok belakang. Okay. Bukankah itu juga adalah keganasan teroris? Ada orang mati, ada orang cedera. Negara jadi huru-hara. Jadi ideologi liberalism tidak disebarkan dengan keamanan. Kalau mereka nak kritik Islam disebarkan dengan pedang, liberalism disebarkan dengan apa? Bukankah dengan meriam? Dengan jet-jet pejuang? Bahkan dengan bom nuklear, bom atom. Ya? Tiba-tiba mereka nak petikai Islam disebarkan dengan pedang. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Dan orang Islam yang tak tahu apa, yang sudah mempunyai minda inhizamiyah, yang sudah kalah dari segi mental dan mindanya kepada pemikiran barat, terus macam mana kita nak jawab ni? Orang Islam dah kata kita menyebarkan agama kita dengan pedang. Wallahil azim. Tunjukkan kepada kita tang mana negara yang dulunya Islam ambil, Islam buka, kemudiannya mereka berpatah balik keluar Islam murtad. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Dari timur ke barat, negara yang Islam dah ambil pemerintahannya sampai hari ini kekal negara Islam. Alhamdulillah. Satu-satunya yang mereka tukar dengan kapiak ialah Andalus. Tetapi sejarah semua tahu macam mana cara Andalus ditukar menjadi negara kapiak. Bukan kerana umat dia yang murtad. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi umat Islam diberi pilihan sama ada tukar agama atau keluar. Kalau tidak mau keluar akan dibunuh. Itu cara yang mereka buat. Bukan kerana umat Islam dalam Spanyol itu yang telah masuk Islam murtad, lepas tu jadi negara kapiak balik. Tak. Sebab itulah hari ini Islam masih ada dalam Spanyol. Tidak hilang Islam daripada negara tersebut. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Dan kalau mereka nak kata Islam disebarkan dengan mata pedang, kita tengok negara-negara yang Islam ambil ni, adakah semua penduduknya menjadi Islam? Tidak. Sehabis Islam orang Melayu, lah kali ada juga orang Melayu masih lagi duduk jadi agama Hindu dekat hujung, dekat Bali sana. Pasal apa? Pasal bila Islam dia tak paksa orang Melayu masuk Islam. Nampak tak? Sampai hari ni gereja Mesir, gereja Koptik Mesir duk ada lagi. Sebab sahabat tak paksa orang kafir Nasrani Mesir untuk masuk Islam. Sedangkan Islam telah ambil alih Mesir daripada zaman Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Jadi umat Islam, orang yang masuk Islam, apabila negara mereka didatangi oleh pasukan tentera Islam, mereka masuk Islam dengan rela hati. Dan mereka terus kekal Islam sampai hari ini. Tak berubah. Negara-negara tirai besi, Soviet Union, bila tirai besi itu disingkap, nampak balik wajah Islam. Tak hilang. Mereka cuba tutup dengan tirai besi. Tak boleh. Ya, tak boleh. Islam tak hilang. Islam terus ada situlah. Tak berubah, tak berpaling. Subhanallah. Adakah ini agama yang disebarkan dengan mata pedang? Tidak sama sekali. Ya. Tapi kita tengok agama yang betul-betul disebarkan dengan mata pedang ialah agama-agama kufur. Kan? Macam kita bagi contoh Andalus tadi. Ya. Subhanallah.
Apa yang Portugis buat masa mereka datang serang Melaka, serang Malebar. Ya. Tapi mereka tak boleh nak buang Islam. Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap sempurnakan cahayanya walaupun orang kafir tak suka. Nah, di sini kita nampak bahawa syubhat berkenaan dengan jihad ini adalah syubhat yang memang tidak berpijak pada paksi yang sahih daripada awal. Dan punca ada golongan umat Islam sendiri, cendekiawan, cerdik pandai Islam sendiri yang tersilap langkah dalam usaha mereka nak defend Islam. Kita tak meragui niat mereka, niat murni mereka nak mempertahankan Islam. Tapi bila mereka berhujah, mereka tersilap sehingga menafikan satu hukum yang sabit dengan nas dan yang qat'i dan ijma' ummah. Ini adalah kesalahan yang besar. Apapun tujuan kita, baik macam mana pun tidak menghalalkan cara. Sedangkan ada hujah dan jawapan yang lebih jitu, yang lebih baik, yang kita boleh jawab kepada syubhat mereka tanpa kita menggadaikan prinsip kita. Tidak ada syubhat orang kafir yang kita perlu gadaikan prinsip kita untuk kita menjawab syubhat tersebut. Hakikatnya tidak ada. Dan syubhat orang kafir kita kena hati-hati. Ada syubhat mereka itu majoritinya berbentuk falasi. Dia adalah falasi. Dia hanya syubhat untuk menimbulkan syubhat. Bukan syubhat sebab dia memang tak jelas. Syubhat ni ada dua jenis. Syubhat orang yang memang jadi syubhat sebab dia tak faham. Dan dia tanya pasal dia memang nak faham. Dan ada syubhat yang dibuat hanya kerana dia nak timbulkan syubhat. Kebiasaannya syubhat yang macam ni falasi daripada awal. Lepas tu syubhat yang macam ni ulama salah tak bagi layan. Jangan dilayan. Syubhat yang memang ditimbulkan untuk syubhat ni jangan dilayan. Bahkan kita kena bahkan kebanyakan orang kafir ini bila mereka datang dalam syubhat isu-isu juz'iyat ini, syubhat mereka ini adalah rantaian, berantai balik kepada syubhat yang lebih foundation, lebih tapak lagi. Yang sepatutnya syubhat tu yang kita kena cungkir, kena rongkai dulu. Maka kalau kita rongkai syubhat hak tapak tu, rongkailah syubhat hak yang bercabang ni. Kan? Tapi setengah orang bila dia nak jawab syubhat orang kafir, salah dia tahu mana? Dia terlalu fokus kepada syubhat cabang. Tapi dia tak kepak daripada akar. Dia tak cabut akar dia. So akhirnya yang dia tercabut, yang dia terkepak ialah Islam. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Dengan niat dia baik tapi cara dia menyebabkan akhirnya Islam yang menerima kritikan yang tidak sepatutnya, yang tidak wajar. Ada. Dan berbalik kepada isu, kita kata ini perbincangan kita dari sudut wujudnya jihad ini. Kita nak membantah golongan yang menafikan kewujudannya. Dan dalam masa yang sama kita tegaskan lagi sekali bahawa jihadut talab ini ada syarat-syaratnya yang ketat dan dia adalah seperti mana kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala Al-Mughni, wa amrul jihadi mawkulun ilal imam. Urusan jihad diserahkan kepada pemerintah. Ya, bukannya kita boleh mandai-mandai orang persendirian pergi serang. Tak boleh. Ya, mesti bersama dengan panji pemerintah. Ya. Maka ketidakmampuan kerana kita tak boleh nak laksanakan kefarduan jihadut talab ini hari ini kerana kelemahan yang ada pada kita, maka itu tidak menjadi alasan untuk kita menafikan kewujudan hukum. Kita ulang lagi sekali. Kerana kita tak mampu berpuasa kerana sakit dan seumpamanya, bukan menjadi alasan untuk kita menafikan hukum puasa. Kerana kita ada kelemahan, ketidakmampuan untuk pergi solat berjemaah, bukan alasan untuk kita menafikan hukum jamaah. Maka samalah juga. Kerana kita diberi uzur oleh syarak untuk tidak melaksanakan jihad ini, tidak bermakna jihad ini tidak ada lagi. Itu yang kita kena faham. Ya, jadi mudah-mudahan pencerahan itu dapat memberikan penjelasan yang baik berkenaan dengan ayat yang kita bincangkan berkenaan dengan jihad ini. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Lebih kurang 3 minit. Ada soalan?
Tak ada soalan. Baik, khair insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.